Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Terima kasih kepada anda yang terus sudi bersama kami. Hari Ahad hari ini macam biasa 5.30 petang kita ada Hello Doktor. InsyaAllah hari ini Zaim akan teman anda sepanjang 1 jam. Dan kami di tim Hello Doktor mendoakan anda semua kekal ceria, kekal bersemangat dan senyumlah selalu. Okey, sebelum kita nak sembang-sembang, anda juga boleh terus bersama kami menerusi laman Facebook kami ataupun boleh juga hubungi kami di nombor yang tertera nanti. Dan kami juga di Hello Doktor, seperti biasa kami amat prihatin tentang apa yang melanda negara kita. Dan untuk pengetahuan anda, ya, banjir yang melanda negara bermula pada minggu yang lalu memberi kesan kepada ramai pihak. Justru kami di Hello Doktor ingin berpesan kepada anda semua agar terus berwaspada, ya, dengan penyakit-penyakit yang mudah untuk berjangkit seperti cirit berit, jangkitan kulit, keracunan makanan dan macam-macam lagi. Sentiasa minum air bersih, elakkan makan makanan mentah, jaga kebersihan dan keselamatan makanan kita itu. Selain itu, pengendalian emosi juga amat penting semasa bencana berlaku agar kita dapat melakukan keputusan yang rasional. Patuhi arahan berpindah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jaga diri, kita jaga kita, insya-Allah, ya. Kami doakan agar anda semua terus tabah kekal untuk menghadapi dugaan ini. Moga-moga semuanya dipermudahkan. Walaupun Zaim dengar di kawasan Damansara ini dah mula ada guru-guru hujan-hujan. Moga semuanya selamat-selamat belaka. Okey, untuk anda sertai kami pada hari ini, topik kita, Zaim juga nak mohon anda untuk kekal fokus dan berikan tumpuan untuk topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu topiknya tentang kepentingan pendidikan seksual. Okey. Walaupun ada kita rasa macam malu-malu kucing sikit, sopan santun sikit, tak apa. Hari kita terbuka. Ya, kita nak anda semua ketahui macam mana untuk kita membentuk generasi baru agar lebih peka dan arif tentang perkara yang tidak boleh dan perkara yang boleh tentang kefahaman seksual. Kalau anda nak kongsikan pendapat anda, pandangan anda, boleh belaka. Terus saja pergi ke laman rasmi Facebook kami di Facebook Hello Doktor TV3. Boleh tekan follow kat situ. Ataupun boleh hello kami juga kejap lagi di nombor tertera di 0377261603. Kalau anda ada soalan ke, boleh saya tanya bersama panel kita sekejap lagi. Tapi sebelum itu, kita juga nak ketahui tentang pemahaman orang ramai tentang pendidikan seks kanak-kanak. Nak tahu? Jom kita saksikan. Sebagai seorang ibu dan seorang yang dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, saya berpendapat bahawa pendidikan seksual untuk kanak-kanak seharusnya lebih kepada kesedaran tentang badan mereka dan juga bagaimana untuk melindungi mereka daripada gangguan seksual ataupun perkara-perkara yang negatif. Saya rasa kita perlu memberi pendedahan yang sepatutnya pada anak-anak. Perkara ini sepatutnya menjadi tanggungjawab ibu bapa sendiri. Mungkin ibu bapa di luar sana mungkin merasakan yang budak-budak ni masih kecil lagi dan bukannya jadi tanggungjawab mereka untuk memberi pendedahan pada awal-awal. Pada saya perlu dan wajib untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Macam anak saya yang 7 tahun tu pun dah kadang-kadang dia tanya soalan yang kaitan dengan macam mana dia boleh lahir dekat dunia ni, kan. Jadi saya dengan ayah ni jawab dengan baiklah. Okey, baiklah, seperti yang anda saksikan tadi, sebenarnya tentang kefahaman kependidikan seksual ni dia meluas sebenarnya, tahu. Dia bukan saja merangkumi tentang fizikal sama mata, tapi emosi, fikiran, sosial dan sebagainya. Sebab kita faham ramai juga ibu bapa, Zaim pun sebagai bapa, Zaim rasa macam mana agaknya Zaim nak mulakan nak bercakap tentang seks dengan anak Zaim. Zaim tak tahu macam mana caranya, usia berapa perlu kita sebutkan. Kita keliru. Tapi kita tak boleh terus berada di takuk yang sama, ya. Kita harus buka minda kita sebab sekarang ni zaman digital, social media, video, internet, kalau kita tak sembang dengan mereka pun mereka tahu-tahu sendiri. Bahaya juga tu. Okey, untuk pengetahuan anda, hari ini Zaim tak seorang-seorang lah pastinya. Kita bersama dengan temu jemputan kita pada petang ini. Bersama dengan anda juga, kita ada bersama kita Profesor Datin Dr. Mariani Magno.
ya, selaku Profesor Psikologi Kanak-Kanak Universiti Segi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sri Teman Zaim di Hello pada petang Ya, ini. sama-sama. Okey, Prof, cakap tentang topik kita pada hari ini kan, jika ada yang nak turut sama terlibat ke, nak sembang-sembang ke, tanya soalan ke, boleh terus pergi ke Facebook kami atau telefon kami kejap lagi. Okey, sebelum kita sembang lanjut tentang topik yang Zaim rasa kami juga orang rasa macam nak masuk bawah bantal je, malu pada petang ni. Ya, ya. Hari ini tak nak malu-malu, kita sembang terus secara terbuka, okey? Tentang pendidikan seks. Apakah itu yang dikatakan tentang pendidikan seks, Prof? Okey, Zaim, sebelum saya jawab, tadi Zaim kata kita malu-malu menyuruh bawah bantal. Tapi pada saya malu-malu hipokrit kot. Betul? Ya, Malu kan? tapi hipokrit. Hipokrit. Jadi pendidikan seks ini sebenarnya bukan tentang kita bukan nak mengajar anak-anak itu bagaimana nak melakukan aktiviti seksual. Tidak, ya. Dia lebih kepada yang sebenarnya merujuk kepada pengajian ataupun pendidikan tentang pembiakan atau reproduktif yang diperkenalkan dalam kurikulum di sekolah. Ya. Dan kalau kita lihat bahasa biasanya lah, ya, pendidikan seks ini lebih kepada mengenali diri kita sendiri daripada aspek seksual dan memahami apa yang berlaku, apa proses yang berlaku daripada seorang individu itu dilahirkan hinggalah mencapai umur dewasa. Ini yang dikatakan pendidikan seksual itu. Jadi semata-mata dia tidak ada kaitan langsung dengan terus menyurus kepada apa yang berlaku di atas kan? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Jadi sekarang ini siapa saja yang menonton di luar sana tidak perlu malu-malu, ya. Kerana pada saya perkara ini adalah merupakan fitrah manusia. Betul. Manusia dikurniakan pelbagai fitrah dan fitrah seks adalah salah satu daripadanya. Jadi apa yang perlu kita malukan? Sebab itu saya kata tadi, malu-malu di sebalik kesantunan itu kadang-kadang berlaku juga perkara yang bukan-bukan. Kerana apa? Kerana tidak memahami apa itu pendidikan seksual. Ya. Sebab kalau dalam banyak-banyak subjek pendidikan dan sebagainya, ibu bapa kita macam tak fikir tentang pendidikan seks itu paling last sekali. Sebab tak nak tahu pun sebenarnya, lebih kepada pendidikan biasa-biasa. Tapi untuk pengetahuan penonton juga, mungkin Prof boleh ceritakan lagi, Prof. Kenapa penting sangat untuk kita ketahui pendidikan seks itu bukan saja kita, tapi juga kepada anak-anak kita. Okey, kalau kita tengok sekarang ini, kita tengok angka statistik rogol bukan makin berkurang. Ya. Kes buang anak pun, kes orang kata anak luar nikah pun bukan berkurangan. Jadi salah satu faktor, maknanya banyak faktor lagi. Salah satu faktor ialah kerana tidak tahunya seseorang itu ataupun kurangnya pengetahuan seseorang itu tentang apa itu pendidikan seksual. Jadi mengapa penting? Kerana tadi saya ada sebut tentang kalau daripada aspek Islam kita itu sendiri, fitrah seks itu adalah salah satu daripada fitrah yang ada pada kita. Okey. Jadi bagi naluri seks seseorang itu, kemuncaknya pada seorang lelaki lebih kurang sekitar umur 15-16 tahun. Kalau bagi seorang kanak-kanak perempuan, sekitar umur 12 tahun. Ya. Jadi di sini kita nampak bahawa kemuncak dorongan nafsu seksual seseorang itu ialah zaman remaja. Jadi bayangkan dalam mereka melestarikan, nak mengetahui, nak mencuba, nak mempraktikkan apa itu seks, akan berlaku penyelewengan dan terbabit dengan gejala negatif jika sekiranya mereka tidak faham apa yang dikatakan dengan pendidikan seks itu. Dan pendidikan seks ini sangat penting, sebab itu dia perlu bermula daripada peringkat prasekolah lagi. Betul. Nanti saya nak tanya jugalah sebab kebanyakannya kita ialah sebagai ibu bapa kita rasa macam okey, kita boleh terlibat sama tapi kita rasa macam agak sedikit malu. Tapi itu kejap ni cakap kejap lagi. Sebelum itu kita nak juga lihat sikit soalan daripada rakan Facebook kita pada petang ini yang juga ada soalan nak ditanyakan kepada Prof. Okey, soalannya adalah seperti, namun dia siapa? Maaf saya tak nampak dekat soalannya. Okey. Sekejap saya baca sekejap. Selalunya dengan kanak-kanak kecil, kita merujuk pada bahagian kemaluan dengan perkataan lain. Seperti bebet, bunga dan lain-lain. Amboi, kreatif bahasanya kan? Okey, kalau macam tu, bebet itu biasa. Ya? Oh, bebet, ya? Bunga dan sebagainya. Tapi Puan jangan jawab lagi. Kita simpan lagi. Mungkin adakah itu cara sebenar atau tidak? Anda kena nantikan kami sekejap lagi. Kita berehat seketika, okey?
Okey, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor. Baiklah, bersenam dan melakukan aktiviti riadah merupakan tips untuk menjaga kesihatan dan mengekalkan tubuh badan yang cergas. Selain itu, pengambilan makanan yang seimbang juga penting dan perlu diutamakan. Optifast merupakan makanan tambahan rendah kalori yang membantu anda mendapatkan berat badan ideal serta sesuai dijadikan sebagai makanan gantian individu. Optifast juga mengandungi keseimbangan ideal nutrien penting seperti karbohidrat, ada protein, ada dan mikronutrien yang membantu mengawal berat badan. Jadi, kunjungi kaunter farmasi untuk maklumat lanjut dari ahli farmasi dan layari laman sesawang www.optifast.my untuk menonton video kejayaan Chef Zam dan ramai lagi dalam misi mengurangkan berat badan. Okey, sebelum kita nak terus sembang-sembang tentang topik kita pada hari ini, kita nak saksikan dulu satu Vox Pop tentang bila bermula pendidikan seks kanak-kanak. Silakan. Bagaimana cara untuk kita mendidik anak-anak tentang topik ini? Pertama, perlu memberi kesedaran kepada mereka tentang anggota badan mereka, termasuk anggota sulit dan kenapa mereka perlu melindungi anggota sulit mereka daripada orang-orang yang tidak boleh melihat ataupun menyentuh anggota tersebut. Dan juga kedua, kita perlu mendidik mereka tentang apa mereka perlu lakukan jika mereka tidak berasa selamat, iaitu kita juga didik tentang apa kita panggil sentuhan selamat ataupun safe touch. Bagaimana sentuhan yang menyebabkan mereka merasa tidak selesa itu perlu dilaporkan ataupun diberitahu kepada orang dewasa yang lain. Dulu-dulu kan, orang dulu-dulu kan dia akan marah. Kenapa tanya soalan-soalan yang macam ni kan? Jadi kita pun senyap yang kita tak tahu. Dan yang paling penting sekali, saya dan suami ajar bahagian-bahagian anggota badan yang dia dan orang lain tak boleh sentuh. Macam private part tu kan. Dan yang macam leher ke apa ke, bahagian dada, bawah, semua tu lah. Antara cara yang saya didik atau saya ajar pada anak dengan saya cuba tekankan batas pergaulan dan juga saya cuba terapkan tentang penjaga aurat and then saya cuba akan menapis dan monitor dan sambil-sambil diorang tengok YouTube tu saya cuba didik anak-anak saya tentang konten dekat media sosial dan video-video mereka tengok kat YouTube tu. So pastikan ini adalah sesuai untuk peringkat umur mereka. Okey, kalau boleh kita nak ramai lagi lah ibu bapa yang seperti mereka tadi yang lebih terbuka. Kalau dulu betul katanya dulu macam kalau kita sebut benda macam ni kan, tutup mulut, malu. Segan, tak nak lagi dah. Sekarang ni kita harus terbuka lagi lah sebenarnya. Okey, tadi ada rakan Facebook kita ajukan satu soalan untuk Prof. Okey, saya ulang lagi soalannya daripada Mizi Farzana. Selalunya dengan kanak-kanak kecil kita merujuk pada bahagian kemaluan dengan perkataan lain seperti bebet, bunga dan lain-lain. Nak tahu jugalah Prof, adakah cara sebegini betul atau kita patut terangkan sebutkan perkataan yang lebih tepat untuk anak-anak kita? Apa pandangan? Dia sebenarnya masing-masing ada pendapat masing-masing ya. Tetapi kita perlu melihat kepada kesan akibat ya. Maksudnya kita perlu lihat kepada konsekuen apa yang berlaku. Jadi kalau bahagian alat sulit itu kalau kita lihat di prasekolah ya. Kalau nyanyian pun kalau tak silap saya dia hanya bukan tak silap memang betul-betul ya. Nyanyian mereka akan nyanyi head, shoulder, knees and toes, shoulder, knees and toes. Tetapi bahagian-bahagian sulit tu tidak disebut. Bahagian-bahagian yang boleh merangsang perlakuan seksual tu tidak disebut. Sedangkan dia perlu disebut. Jadi bahagian-bahagian sulit kanak-kanak itu bagi pendidikan tubuh mula daripada peringkat bawah perlu dijelaskan namanya dengan betul. Kerana apa-apa yang berlaku di masa-masa akan datang, kita tidak mendoakan. Tapi bila berlaku sesuatu, mereka akan menggunakan istilah-istilah yang ibu bapa mereka gunakan. Kalau itu berlaku dalam suasana di mana ibu bapa mereka tidak ada bersama mereka, kemungkinan mereka agak kabur apa itu. Jadi seelok-eloknya berilah nama yang sebenarkan. Ada yang mengatakan saya terpaksa bercakap dengan terus terang di sini. Ada menggunakan perkataan alat kemaluan katakan yang perempuan ialah faraj. Ya? Tetapi ada yang kata bahagian bawah. Kalau kata bahagian bawah tu bahagian bawah mana?
Keliru pula banyak pula. Keliru tempatnya kan. banyak bahagian bawah tu kan. Ya. Kalau yang bahagian atas. Ya. Jadi yang mana? Jadi maksudnya di sini kalau nak mengajar anak itu pendidikan seksual, dia bermula dari namakan anggota bahagian sulit itu supaya apabila mereka umur naik masuk sekolah rendah, kita bagi tahu pula bahagian alat ini tidak boleh disentuh Ya. dan sebagainya. Sebab itu penting untuk menamakan bahagian alat sulit itu dengan nama yang sebenarnya. Bukan bebet, bukan bunga, bukan macam-macam. Macam comel-comel tak payahlah kan. Tidak perlu. Tepatkan saja je lah, senang cerita. Tepatkan saja terus terang. Terus terang saja. Mungkin ada peringkat-peringkat tertentu. Nanti kita tanya juga Prof. Ya. Di usia berapa yang patut kita sebut perkataan itu dan apa fungsi-fungsinya dan sebagainya. Kejap lagi Prof akan ceritakan, Prof. Ya. Okey, juga bersama kita pada petang ini, kita bersama Muhammad Fadli Osman. Seorang guru ya? Ya, saya. Juga selaku aktivis Malaysians Against Pornography. Selamat datang ke rancangan Hello Doktor. Ya, selamat. Okey, saya boleh bagi cikgu ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu, lalang kita sembang pasal tentang topik pada hari ini kan, kepentingan pendidikan seksual ni kan, pandangan seorang guru dalam masyarakat kita ni kan, sejauh mana keterbukaan ibu apa? Mereka nak terus terang, face to face ya, telus dengan anak-anak tentang pendidikan seksual ni. Apa pandangan cikgu? Okey, baik. Assalamualaikum. Yang pertama sekali, tentang bila kita sebut tentang pendidikan seksualiti, saya suka nak menggambarkan pendidikan seksualiti itu kepada 5 elemen yang sangat penting. Yang pertamanya kognitif, fizikal, emosi, sosial dan spiritual. Dan inilah 5 elemen yang akan membentuk seseorang manusia itu. Ya. Jadi inilah pendidikan seksualiti daripada atas sampailah mereka apa yang mereka zahirkan. Baik. Apakah pandangan ibu dan ayah pada hari ini tentang pendidikan seksualiti? Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini untuk ibu ayah pada zaman ini mereka dah terbuka. Tetapi dalam isu pendidikan seksualiti hari ini kita ada 3 golongan. Golongan yang pertama terlampau tertutup. Okey. Golongan kedua terlampau terbuka. Dan golongan yang ketiga inilah tengah-tengah. So dia tidak terbuka sangat, dia tidak tertutup sangat. Dan inilah yang menggambarkan elemen Nusantara kita. Ya. Adat orang kata adat tanah Melayu kita. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita. Baik. Bagaimana ibu dan ayah ini ingin mengajar anak-anak tentang pendidikan seksualiti pula. Dan inilah yang menjadi satu kayu ukur daripada mana mereka nak dapat. Tadi Prof pun dah bagi tahu kita tentang bagaimana nak memperkenalkan objek ataupun part-part, private part yang ada dalam tubuh badan kita. So, ibu dan ayah sebenarnya mereka dah ada garis panduan. Ya. Garis panduan yang paling mudah untuk kita lihat adalah buku teks anak-anak kita di sekolah. So, daripada darjah 1 sehingga darjah 6 telah diajar di dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Itu memang sangat jelas ada diajar tentang pendidikan seksualiti. Yang keduanya, di dalam Kementerian Pendidikan, di dalam silibus kita ada satu elemen yang dipanggil sebagai elemen merentas kurikulum. Yang mana di dalam subjek-subjek seperti pendidikan Islam contohnya. Yep. Seawal darjah 3, anak-anak kita telah diajar sebagai contoh. Saya ambil satu subtopik, kenapa kena mandi wajib. Ya. So, dalam elemen kenapa kena mandi wajib itu ada beberapa perkara. Yang pertamanya keluar air mani. Ya. Bagaimana seorang ibu dan ayah nak terangkan pada anak apa itu air mani? Itu pun susah juga. Itu pun susah. Dan yang paling susah sekali, kenapa kena mandi wajib? Bersetubuh. Itu ada dalam darjah 3 pendidikan Islam. Dan dia berlarutan ke darjah 4. Bayangkan, Ya. kalau seorang ibu dan ayah, bila anak tanya, Mak, tadi ada dekat sekolah cikgu ajar kena mandi wajib. Tapi kawan-kawan kata salah satunya bersetubuh. Abang pergi ke tandas. Bersetubuh tu apa, Mak? Macam mana Mak nak jawab? Terkedu lidah lah. Terkedu lidah. Mak cakap kau tanya ayah kau. Ya. Ayah pun krik-krik juga. Alamak kan. Ya. Jadi ini ibu dan ayah kena lihat, kena selak buku teks anak mereka di awal sekolah rendah lagi. Ya. Dan mereka perlu tingkatkan kognitif mereka. Ya. Bagaimana? Menonton Hello Doktor, mungkin. Mungkin salah satu. Salah satunya pergi seminar parenting, Ya, betul. baca dengan bahan bacaan yang betul, yang tepat. Ya. Jadi inilah bila katakan bagaimana gambaran ibu dan ayah tentang pendidikan seksualiti, pada hari ini bahan terbuka sangat luas. Bagaimana ibu dan ayah nak lihat pada peringkat awalnya dalam buku teks pendidikan kita sendiri dah ada. Jadi sebagai ibu apa, Zaim pun sebagai ibu apa juga ya. Kita tak boleh malu, kita kena juga belajar dan study cara tepat untuk menceritakan kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita tertutup, kita khawatir akan berlakunya perkara-perkara bukan. Jadi sekarang ni kalau anak tahu, kita ada satu video berkenaan tentang kes gangguan seksual kanak-kanak. Siapa yang perlu dipersalahkan? Kita saksikan sekarang.
Kebanyakan kes rogol membabitkan kanak-kanak atau remaja bermula dengan interaksi di media sosial dengan pelaku yang baru sahaja dikenali. Hasil interaksi itu, mangsa mula mendedahkan imej mereka tanpa menyedari tindakan itu boleh mengundang bahaya. Antara kes yang berlaku adalah pada Januari lalu, seorang remaja berusia 16 tahun didakwa merogol kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang ketika kejadian itu berusia 15 tahun didakwa merogol mangsa berusia 12 tahun 4 bulan di sebuah bilik di pusat tahfiz yang sudah tidak beroperasi di Pasir Tumbuh, Kelantan. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Memandangkan tertuduh masih di bawah umur, hukuman tertakluk mengikut Seksyen 91 Akta Kanak-Kanak 2001. Lagi kes melibatkan pelaku berusia 18 tahun ke bawah adalah pada September lalu. Seorang remaja lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat di Selayang, Selangor atas 2 pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 14 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Masih ramai yang tidak memandang serius bahaya yang boleh mengundang terhadap golongan kanak-kanak serta remaja bukan sahaja di dunia nyata, malahan juga di alam cyber. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting bagi mendedahkan anak-anak tentang kepentingan pendidikan seksual agar tidak memudaratkan mereka di kemudian hari. Itu dia, dan kita lihat pun tuan-tuan kita risau juga sebenarnya kan, sebab menurut Prof tadi ya, kes rogol pun semakin meningkat saban tahun. Jadi mungkin dengan cara kita lebih terbuka kepada anak-anak kita, cara perkataan dan sebagainya boleh membantu mengurangkan juga. Okey, dan kalau kita lihat situasi macam ni kan Prof kan, apa sebenarnya berlaku? Apa agaknya betul salahnya di mana sampai membuatkan peningkatan kes itu berlaku di Malaysia sekarang? Salahnya tu di mana-mana. Tetapi kita boleh elakkan, ya, terutama dia perlu bermula dari rumah. Ya. Kita ambil sekarang ni kita dah ada konsep keluarga Malaysia kan, Fadli kan. Jadi kita mulakan pendidikan itu dari rumah, ya. Malah kita sebagai orang Islam pun mana-mana pendidikan pun memang bermula dari rumah, ya. Guru hanya akan memberi pendidikan yang lebih sistematik dan mengukuhkan. Baik. Di sini bagaimana nak mengelakkan perkara ini berlaku ialah kita perlu didik anak itu mengikut peringkat-peringkat tertentu supaya perkara-perkara rogol, perkara-perkara tingkah laku seksual ini boleh dielakkan. Kalau mengikut akta kanak-kanak kita sendiri, umur kanak-kanak itu 18 tahun, ya. Tetapi pendidikan seksual itu harus bermula seawal usia 3 tahun. Pendidikan seksualiti dan reproduktif. Bukanlah umur 3 tahun tu nak ajar bagaimana nak lakukan aktiviti seksual. Tidak, ya. Apa modul ni, Doktor? Modulnya, Prof, dia bukan kira modul. Kenapa saya katakan 3 tahun? Kerana umur 3 tahun mereka telah memahami nama anggota badan. Mereka sepatutnya tahu. Ya, mereka dah tahu. Sebab kadang-kadang kita kata nose kalau macam Zaim. Okey, apa ni nose? Apa ni eyes? Jadi kita ajar dia bahagian-bahagian sulit, apa nama-nama tersebut. Kemudian apabila mereka masuk peringkat prasekolah umur 6 tahun, kita maklumkan pula bahawa bahagian anggota sulit ini peribadi. Okey. Tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun, kecuali mungkin ibu, kakak dan ataupun bapa. Ya, tapi dalam keadaan sekarang ini kita pun harus sentiasa berwaspada, faham ya. Jadi sekarang ini dalam masa yang sama kita jangan kata kita orang tak boleh sentuh bahagian tubuh badan kita. Dalam masa yang sama kita didik anak kita jangan sentuh bahagian anggota yang orang lain juga. Orang lain juga. Jadi kalau ini tak bersebab lah kan. Ya. Kerana apa? Bagi tahu dia bahawa itu adalah peribadi. Itu adalah peribadi dan itu adalah hak kita. Itu masuk umur peringkat 6 tahun lah. Apabila masuk peringkat sekolah rendah, perlu dididik bahawa jika berlaku sesuatu, jika ada sesiapa yang datang mendekati, mereka perlu maklumkan. Jadi dia tak boleh berahsia. Ajar anak jangan berahsia. Ya.
ajar anak jangan berahsia dan ajar juga anak bahasa isyarat rahsia. Maksudnya kalau ada orang yang datang ke rumah, kita tak pasti orang datang tu niatnya bagus atau tidak bagus. Jadi mainkan bahasa isyarat-isyarat tertentu antara dia dengan ibu dia ataupun dengan sesiapa sahaja. Dan apabila masuk sekolah, kita ambillah sekolah menengah rendah ya, perlu tanamkan kita kata konsep abstinen. Konsep abstinen ni maksudnya ialah penolakan. Jangan dibenarkan bahagian badan disentuh, terutama anggota-anggota yang boleh mendorong kepada perlakuan seksual seperti yang baru ditunjuk sebentar tadi, iaitu bahagian punggung, alat sulit, bahagian Kena tahu itu salah. Ya, kita tahu anak itu salah. tahu itu salah dan tak boleh disentuh. Ya, betul. Ikut pada keadaan yang sewajarnya lah. Okey, kita nak sembang pasal ni memang tak habis kan, tapi tak apa, kita juga nak petik satu soalan pada kawan rakan Facebook kita sekarang ini. Ada juga soalan ditanyakan kepada Prof, ya, daripada Muhammad Kamal, ya. Malulah nak bagi tahu dekat anak-anak tentang seksual dan bagaimana nak terangkan dekat anak-anak. Okey, ini pun soalan yang saya nak tanya juga kepada cikgu kejap lagi. Nak dedahkan senang, nak cerita tu susah, bagaimana caranya? Semua tu akan kami kongsikan sekejap lagi dalam Hello Doktor. Jangan ke mana-mana, okey? Okey, bersama kami live di rancangan Hello Doktor. Baiklah, kita terus saja nak petik soalan tadi tu di Facebook kita, yang Zaim yakin juga ramai orang nak tahu bagaimana caranya. Sebab soalannya berbunyi begini, malu nak bagi tahu dekat anak-anak tentang seksual dan bagaimana nak terangkan dekat anak-anak. Ini antara Zaim sendiri pun rasa risau juga. Bagaimana cara tepat? Cikgu lah. Bagaimana cara ni, cikgu? Okey, baik. Yang pertama sekali saya suka nak ambil balik daripada Prof tadi, daripada mula mana kita nak ajar anak-anak dia dan bagaimana cara dia, kemudian bagaimana skillnya pula. Okey. Yang pertamanya kita ajar anak kita pendidikan seksualiti daripada 5 elemen tadi dan berdasarkan emosi yang kita ada. So emosi tu kena sesuai. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk ajar pendidikan seksualiti kepada anak-anak ni ada 2 cara yang berbeza, mungkin beza pada masa dan keadaan. Yang mana secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh secara langsung, kita masuk tandas, tutup pintu. Anak tengok, oh nak masuk tandas kena tutup pintu. Itu pendidikan seksualiti. Emosi. Malu. Kita nak salin baju dalam bilik. Kita kata, kakak keluar, Abi nak salin baju. Itu pendidikan seksualiti. Itu secara tidak langsung. Baik, secara langsung pula bagaimana? Balik sekolah, anak tanya, Mak, tadi ada belajar kat sekolah, zakar tu apa? Okey, baik. Sini, duduk sini. Mak nak cerita sedikit tentang zakar. Jadi, dia kena beritahu, dia kena ceritakan. Baik. Tentang berbalik pada soalan yang tadi, bagaimana skill untuk kita ajar anak-anak kita? Yang pertamanya, ibu dan ayah perlu ada pengetahuan. Nak cerita pasal zakar, bukan main-main. Zakar itu yang pertama adalah anggota tubuh badan. Dalam tubuh badan kita, kurniaan Tuhan. Yang kedua, zakar adalah salah satu tempat private part yang tak boleh disentuh oleh sesiapa. Yang ketiga, kita kena nyatakan pada anak-anak, baik zakar atau faraj, kita kena nyata sesiapa yang sentuh mesti buat 3 perkara. Yell, tell dan run. Menjerit, beritahu dan lari. Dan yang keempatnya, kalau soalan-soalan yang lain, seperti mana saya katakan tadi, ada perkataan bersetubuh. Contohnya, ibu dan ayah perlu jelaskan kepada anak-anak apa itu bersetubuh. Dia kena direct, tak boleh main kilas-kilas, tak boleh main bunga, ada mukadimah dan sebagainya. Pusing tak ada. Dia kena cerita apabila zakar dimasukkan ke dalam faraj seorang wanita. Namun begitu, kita tak boleh berhenti sehingga situ. Sebab di sana perlukan ada penghuraian. Ini yang dikatakan kognitif ibu dan ayah. Yang mana bersetubuh tu adalah halalnya, ada haramnya. Masa bila halal, bila masa haram. Sampailah anak tu, stop. Jangan tegangkan lagi. Kecuali kalau anak tu bertanya, itu bonus. So macam mana kita nak kilaskan, akhirnya kita bawa inilah kata apa? Kebijaksanaan Tuhan, keagungan Allah, kebesaran kita. Sebab apa? Di peringkat umur anak 3 hingga 12 tahun, kita kena ajar anak ini private part diiringkan dengan kebesaran Tuhan. Pada umur yang dewasa, kita perlu ajar anak-anak kita bagaimana menghargai private part dengan mengabdikan, meletakkan itu adalah tanggungjawab kita kepada diri kita dan kepada Tuhan. Apa jua agama, saya yakin dan pasti mereka ada terapkan sifat malu. So kalau kita tidak malu kepada Tuhan, apakah kita juga tidak malu kepada manusia?
Jadi itu sangat penting untuk Sangat penerapan. penting. Sebab saya fikir macam inilah. Kalau kita tak lakukan apa yang cikgu cadangkan tadi, sebab kita belah remaja juga. Kalau macam ibu apa kita macam tak nak cerita, anak-anak ni dia kreatif. Dia akan cuba cari sendiri. Betul. Zaman sekarang pula tu ada video lah, internet lah, segala YouTube dan sebagainya. Mereka boleh cari sendiri dan mungkin kalau salah cari, akan terjerumus menonton Pornografi. filem pornografi. Ya. Nak tanya pada Prof pula kan, apakah agaknya masalahnya kalau anak-anak ni dah mula tonton pornografi dan ada pula unsur-unsur ketagihan nak menonton. Kabarnya nak tahu lagi. Tapi menonton sebenarnya. Jadi ini yang masalahnya. Jadi saya ingin mengukuhkan apa yang Fadli sebut tadi. Perlu dijelaskan kepada anak itu mengikut bahasa yang mereka faham. Betul. Ya. Tetapi menggunakan tema-tema yang tepat dan betul. Supaya mereka ini, anak-anak, kanak-kanak ataupun remaja ini betul-betul memahami, betul-betul yakin dengan apa yang mereka faham. Ya? Jadi apabila mereka yakin dengan apa yang mereka faham, itu yang saya kata tadi, masuk alam zaman remaja, 12 tahun ke atas, kita terangkan kalau darjah 3 itu ditanya, 9 tahun ni ditanya, macam mana, apa itu setubuh kan? Jadi maksudnya masuk alam remaja, perlu diterangkan bahawa persetubuhan itu tidak boleh berlaku tanpa, orang kata tanpa ikatan yang sah. Kalau kita dari segi Islam, perlulah yang disebut oleh Fadli tadi tu, yang halal itu. Jadi persoalannya sekarang ialah, kalau apa yang soalan yang Zaim sebut yang ujung tadi tu? Masalah kalau ketagih pula. Okey, kalau kesan ketagihan. tu. Kalau ketagihan, saya pernah satu hari didekati oleh seorang bapa. Ya. Tidak pasti apa yang berlaku terhadap anaknya di peringkat sekolah rendah, darjah 1. Ya. Dan bila balik ke rumah, anak ini terlalu manja. Dia seolah-olah bermain dengan bahagian sulitnya. Dan kadang-kadang menyentuh bapanya dengan sentuhan yang agak, orang kata, Pelik-pelik lah. pelik-pelik. Jadi di sini yang dikatakan, itu yang dikatakan ketagih. Okey, Prof. Jadi ketagihan itu dalam bentuk perilaku. Kita bimbang nanti apabila perilaku ini membawa kepada tontonan video. Ya. Maklumlah sekarang ini handphone semua di tangan. Betul. Jadi kita tidak mahu mereka ketagihan yang akhirnya menonton video dan kita tidak mahu berlakunya. Okey, Tingkah itu yang kita laku risau sebenarnya tahu. Ya, Dengan betul. kes macam ni, ketagihan ini adalah satu penyakit juga yang perlu dirawat. Ya. Dan kita nak sama-sama dengan anda juga hari ini kita nak saksikan seorang individu yang ketagih menonton filem pornografi. Jom kita dengarkan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan mula menceritakan bagaimanakah cara saya mula ketagih untuk menonton video-video berkaitan dengan pornografi ini. Jadi pada mulanya saya mula menonton cerita-cerita berunsurkan pornografi ini pada umur saya 7 tahun. Jadi itu pun disebabkan oleh saya terjebak dengan cerita-cerita yang Hollywood dan Bollywood yang mendapati bahawa ada adegan-adegan ciuman dan juga pelukan dan sebagainya. Jadi oleh disebabkan itu saya mula ketagih untuk menonton lebih banyak lagi dan daripada itulah saya mula ketagih untuk sentiasa menonton dan meminati untuk melihat cerita-cerita berkhususkan pornografi ini. Jadi jika nak dicakapkan tentang kesan apabila saya melihat cerita-cerita berkaitan pornografi itu, saya mudah sangat cepat rasa lupa apabila saya hendak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, saya hendak menduduki peperiksaan ataupun saya hendak pergi ke mana-mana tempat, saya akan mudah lupa apa yang sepatutnya saya buat lepas itu. Itu adalah antara saya punya efek lah, kesan daripada menonton cerita-cerita berkhususkan pornografi itu. Sebenarnya ramai agaknya orang yang masih lagi mengalami masalah ketagihan menonton. Walaupun bukan bujang je kan, tapi dah berkahwin pun ramai juga masih lagi nak tengok, tak tahu apa ceritanya. Okey, melihat situasi seperti individu tadi kan cikgu, masih ramai lagi ke kat Malaysia ni yang ada masalah macam tu? Kalau cikgu boleh huraikan sikit. Okey, sebenarnya kita tak perlu nak uraikan. Kalau kita lihat data permulaan MCO berlaku dekat Malaysia, yang paling banyak menonton ataupun mencari perkataan coronavirus bukan di Google Search, di satu laman web pornografi, dan Malaysia mendapat tempat top 10 sewaktu PKP ini. Dan data-data ketika mana PKP ini di Malaysia sahaja yang banyak melayari video pornografi, Malaysia antara yang mendapat perhatian lah kan. Jadi nak kata kerisauan tu memang risau, tetapi mungkin perkara ini tidak dicaknakan
tidak ditimbulkan, tidak diperkatakan. Dan disebabkan itu juga sebenarnya ketika wabak ini melanda, ada kanak-kanak di rumah diuji dengan gangguan seksual oleh ayah, gangguan seksual oleh atuk, oleh abang sendiri, pakcik. Sebab apa? Mereka terhimpit, diganggu dan terpengaruh dengan video-video yang mereka lihat. So kanak-kanak menjadi mangsa. Jadi bila Zaim kata tadi berlaku, ya memang berlaku. Atas sekali di peringkat sekolah, saya pernah berjumpa seawal umur prasekolah lagi. Saya pernah jumpa. Masya-Allah. Kita kena tahu budak-budak mereka tak tahu itu pornografi. Budak-budak tak tahu itu salah. Yang mereka tahu adalah keseronokan emosi mereka. Jadi mungkin mereka menonton itu disebabkan mereka tertonton handset ibu dan ayahnya yang belum sempat di-delete. Mungkin yang melihat di ruangan TV, di banyak-banyak ruangan. Dan minta maaf saya kata, kadang-kadang kita jalan dekat highway, tak banyak signboard tentang pendidikan. Tetapi banyak jualan-jualan yang hampir kepada unsur-unsur seksualiti yang sangat menggairahkan. Atas sekali kalau kat traffic light, kita tengok ubat lelaki kuat. Anak tanya pada ayah, ayah, selama ni ayah tak kuat ke? Kan? Jadi macam mana ayah tu nak menjawab? Jadi ini, so saya mengharapkan mereka yang bertanggungjawab mendidik masyarakat hatta di highway sekalipun, signboard kita. Please lah. Itu Prof katakan tadi, kalau malu tapi hipokrit. Kita malu tapi kita nak tahu sebenarnya kan. Okey, kita nak sambung cerita lagi sekejap lagi. Sebelum kita berehat seketika, ada sikit pesanan untuk anda. Dalam situasi yang mencabar hari ini, mungkin kita rasakan nyamuk adalah masalah kecil. Tapi walaupun kecil, ia boleh membahayakan nyawa. Lebih-lebih lagi Aedes yang boleh membawa jangkitan demam denggi. Jangan kita apa dengan isu ini dan jom kita dengar cara untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes dan seterusnya mencegah denggi bersama Abang Nyamuk dan Fadlan. Kita saksikan. Nyamuk tak ganggu lagi. Nampak tak? Bila Abang Fazli buat pub, macam tu saja. Nyamuk semua hilang, bang. Dengar dulu Pak Azlan pernah kena virus denggi Berceritakan sikit. Ya, betul bang. Saya bila kena tu jadi lebih serik. Saya jadi lebih, orang kata apa lebih berjaga-jagalah. Dan bila lepas hujan, saya akan selalu cek kawasan takungan air di luar rumah. Contohnya longkang dan sebagainya. Saya lebih bersihkan sampah sarap. Saya buang ke tempat sepatutnya supaya nyamuk tak boleh berbiak dan berkumpul. Apa yang Lan gunakan sebelum tidur untuk menghalau nyamuk ataupun gangguan nyamuk? Saya biasanya malam menggunakan cecair meruak penghalau nyamuk lah. Bagus untuk perlindungan sepanjang malam lah. Yang berkeluarga atau anak-anak juga boleh gunakannya kerana ia mampu beri perlindungan selama 60 malam. Saya tahu kita semua tengah sibuk nak melawan virus COVID-19. Betul. Tapi diorang lupa yang denggi ni bahaya sebab tak ada vaksin lagi yang boleh membantu menguatkan sistem imuniti badan kita untuk melawan penyakit denggi. Betul tu Lan. Kes denggi pun dah meningkat. Betul. Tak semua pengidap denggi ni menunjukkan simptom. Dan kebiasaannya pengidap denggi ni akan hanya mula menunjukkan simptom selepas 3 ke 4 hari selepas gigitan nyamuk Aedes. Dan simptomnya antara inilah: sakit-sakit abdomen, kejangan, muntah-muntah, sedikit birit dan bengkak-bengkak badan. Apa pendapat ataupun jalan terbaik untuk hindari daripada jangkitan denggi? Macam saya menggunakan penyembuh penghalau nyamuk yang mampu beri perlindungan selama 8 jam tanpa nyamuk, bang. Dengan adanya kempen lawan denggi bersama ni, pentingnya untuk kita menjaga kebersihan demi untuk kesihatan semua. Saya setuju tu, bang. Bang, tolong tunjuk macam mana nak buat pub tu. Kuasa di tengah anda. Okey, masa rancak berborak lagi tentang topik pada hari ini, kepentingan pendidikan seksual untuk anak-anak kita khususnya. Okey, sikitlah saya tanya pada cikgu juga Prof juga. Sebagai ibu bapa, ya, kalau kita dah mula untuk terbuka bersembang dengan anak tentang apakah itu seksualiti dan sebagainya kan. Apa yang merisaukan kami sebenarnya, kalau kita sembang-sembang dengan anak, kami risau anak tu dah mula berimajinasi. Berangan-angan, terbayang-bayang. Macam mana tu nak elakkan macam tu, cikgu?
Okey, baik. Sebab tu dia kembali balik kepada 5 elemen pendidikan seksualiti tadi. Ya. Tentang kognitifnya, kognitif, fizikal, emosi, spiritual dan emosinya. Jadi ibu dan ayah ni yang pertama ya, kognitif, dia kena tahu dengan siapa dia berbual. Dia berbual dengan kanak-kanak ke, dia berbual dengan pra remaja ke, dengan baru balik ke, dia kena tahu dengan siapa, dengan anak-anak yang mereka tengah bual. Yang keduanya, ibu dan ayah ni perlu tahu cara emosi nak dipersembahkan. Yang perlu diajar. Waktu marah, waktu tegas, waktu nak belai anak untuk ajar, waktu belai. Sebab tu bila anak-anak ni ada melakukan kesilapan kerana salah laku seksual, yang pertamanya jangan herdik di depan adik-beradik yang lain. Ataupun jangan terus rotan dia. Ataupun jangan terus maki dia atau marah dia. Sebab apa? Sekiranya mereka kena marah, kena apa semua ni, itulah kali pertama dan kali terakhir anak-anak ni beritahu kepada ibu dan ayah. Mungkin dia mengadu dan sebagainya. So cari pada waktu yang tenang. Lepas solat ke, pergi lepak dengan anak ke, waktu memancing ke dan sebagainya. Dan bagaimana juga perlu sebagai ibu dan ayah ni tahu batas-batas di dalam spiritual itu sendiri. So di dalam agama kita, dalam agama Islam dan kemudian dalam agama-agama yang lain, dia perlu tahu. Pendek kata, ibu dan ayah dan para guru dan para pendidik, dia kena kembangkan kognitif mereka bagaimana how to deliver this subject. Untuk deliver subjek pendidikan reproduktif ini supaya dia berkesan. Dia kena tahu juga. Dia tak cukup kita buat kat sini. Ya, betul. Kita tak boleh macam biar je cikgu mengajar. Tak boleh. Kita pun ada cara yang ada betul cara untuk mendekati anak kita dan mengajar anak kita. Okey, Prof. Kita nak juga tahu tentang perkara ini kan. Sebab selain daripada kita mengajar mendidik kan, kalau ada anak-anak di luar sana yang juga terkena gangguan dan sebagainya, ada tak cara-cara untuk kita lakukan untuk membantu mereka atau macam mengelak dan sebagainya, Prof? Mungkin boleh kita kongsi bersama ibu apa penonton? Okey, kalau tadi saya ada sebut bahawa peringkat umur di prasekolah, mereka perlu diterangkan nama-nama bahagian anggota badan termasuk anggota sulit dan mengatakan bahawa anggota sulit itu adalah sangat peribadi. Tidak ada siapa boleh menyentuh kecuali ibu atau pengasuh yang sangat-sangat boleh dipercayai. Panjang tu. Dan selain daripada itu juga kalau kita lihat mereka perlu juga dimaklumkan bahawa jika sekiranya berlaku sesuatu, mereka perlu maklumkan sama ada pada ibu atau cikgu yang bertugas, tidak boleh berahsia. Tidak boleh berahsia. Kerana kadang-kadang mereka ini diugut. Fadli dan Zaim, mereka diugut. Jadi di sini kita terangkan bahawa tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Bagi tahu saja dengan ibu, kita akan lakukan sesuatu. Perlu dididik anak ini untuk bertindak apabila perkara tidak diingini itu berlaku. Dan akhirnya apabila masuk dalam zaman remaja itu yang saya sebut tadi, tanamkan konsep abstinence. Maknanya, perlu berlaku penolakan apabila ada orang yang cuba untuk menyentuh bahagian anggota sulit dan sebagainya. Kena ada waktu berani juga. Kena ada waktu berani. Memang kena berani. Kena berani menolak. Kalaulah katakan itu berlaku dalam kalangan keluarga. Dan itu adalah, jangan bagi tahu, nanti abang pukul. Itu pun perlu diberi maklumkan kepada ibu bapa. Kalau takut, itu yang saya sebut tadi, belajar bahasa rahsia. Sebab kadang-kadang bila bahasa rahsia, ibu saja yang boleh memahami. Di sinilah ibu boleh mengambil tindakan untuk memastikan bahawa kanak-kanak itu tidak diperlakukan sebegitu rupa dan janganlah dianggap bahawa kaum wanita ini kita katakan bahan ataupun mangsa seksual itu sendiri. Kerana kita juga adalah golongan yang mampu mengatakan tidak. Dan perlu dijaga hak peribadi itu sendiri. Dan dalam pendidikan kesihatan dan reproduktif di sekolah, saya pasti Fadli sebagai guru pun bersetuju bahawa guru sangat memainkan peranan yang penting. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, ibu bapa juga mainkan peranan yang penting juga. Sambungkan dekat rumah. Sambung di rumah. Jangan rasa malu dan sebagainya. Tapi bila sambung di rumah, pastikan sambungan itu betul. Berpandukan buku teks tadi tu. Berpandukan buku teks. Buku teks saja 3 tadi. Saya nak tambah sedikit daripada Prof kata tadi. Sebab bila sebut tentang kanak-kanak, dia sangat holistik, sangat menyeluruh. Kita jangan lupa juga pada kanak-kanak pendidikan khas, kanak-kanak istimewa. So kadang-kadang ibu dan ayah kata, anak saya ni istimewa, macam mana saya nak ajar cikgu? Jawapannya mudah.
buat seperti apa yang telah diajar, cuma penekanannya berbeza. Ya. So pemberitahuan tu perlu diberi, cuma penekanan tu berbeza. Itu saya kena tekankan. Okey, itulah dia topik yang kita bincang hari ini. Memang kalau ikutkan sejam tak mencukupi. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada dua tetamu kita pada hari ini. Bolehlah sikit last word daripada setiap seorang. Sikit ringkas dan padat daripada Prof Loh. Daripada saya dulu. Okey, pada saya pastikan bahawa pendidikan seksual itu sama penting dengan pendidikan teras dan pendidikan elektif yang lain. Ya. Walaupun orang kata keputusan pendidikan ada kesihatan reproduktif itu tak penting sangatlah, tetapi itu adalah penting untuk kesinambungan maruah diri dan kesinambungan keharmonian sesebuah keluarga itu supaya tidak ada berlaku pincang sana pincang sini. Sikit. Baik, saya ada dua. Yang pertama untuk di bahagian pendidik. So, kursus dan seminar bengkel perlu dilaksanakan. Bukan sahaja pada guru pendidikan jasmani, tapi perlu dilakukan kepada guru pendidikan Islam, pada pentadbir, pada guru besar dan semua lapisan guru. Yang keduanya, PIBG kena mainkan peranan juga. Ya. So, lepas ni PIBG tolong. Jangan buat mesyuarat cabutan undi saja-saja. So, 1 jam buat seminar keibuapaan tentang tajuk ini. Ini yang masukkan jugalah. Ini yang dikatakan kesinambungan tadi. Ya, insya-Allah. Terima kasih buat kedua-duanya iaitu Profesor Datin Dr. Mariani Mak Noor dan juga Cikgu Muhammad Fadli Osman untuk kongsikan tentang topik pada hari ini. Moga-moga kita berjumpa lagi di tahun depan. Ya? Dan mungkin di tahun untuk sekarang ini, Zaim rasa kita teruskan gunakan laman sosial sebagai media penting untuk mengetahui dan menerangkan lagi tentang pendidikan seksual secara bagus dan amnya. Okey, sudah tak kita pun lagi 6 hari masuk tahun baru. Okey, terima kasih bagi anda menyokong kami sepanjang tahun 2021 ini. InsyaAllah jumpa lagi tahun depan di tahun 2022. Assalamualaikum. Stay safe, jaga diri. Bye-bye. Nah,